Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekali lagi kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merafakkan setinggi syukur kita kepada Allah di atas pilihan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita semua hari ini. Dapat sama-sama kita mendengar lagi ayat-ayat Al-Quran Karim yang disyarahkan oleh para ahli tafsir. Dalam kelas kita Halaqah Ibnu Katsir, yang kita membaca secara umumnya syarah Ibnu Katsir pada ayat-ayat Al-Quran. Dan kita berada pada suratul Baqarah yang masih membincangkan hal tentang kelakuan Bani Israel, yang merupakan fokus Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sedang kita baca ini. Kita sama-sama mengharapkan Allah kekalkan kita semua dalam ketetapan iman, seterusnya memilih kita semua dalam jalan ini untuk kita dapatlah mudah-mudahan anugerah syurga Allah pada tempat yang terpilih, insya-Allah. Saya beberapa hari ini saya bawa dalam kelas saya ini satu kisah yang baru saya baca. Ini kisah tentang, lama dah kisah ni kan, cuma saya berjumpa hadis dia lah, tentang sahabat Nabi nama dia Uqashah. Dan kita ada kita ada macam syair cinta Uqashah orang Melayu ni kan. Dan Uqashah ni sahabat Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata kepada para sahabat, yadkhulu min ummati al-jannah sab'una alfa bighairi hisabin. Nabi kata, umat aku ni akan masuk syurga dalam keadaan masuk tu tanpa hisab. Masuk syurga tu tanpa hisab. Jumlah mereka yang masuk tanpa hisab ni ialah 70,000 orang, Nabi kata. Ada angka detail. Maksud 70,000 tu maksud dia banyak ke ataupun memang tepat jumlah tu ke, wallahu taala alam. Disyarahkan oleh para fuqaha dan juga para alim hadis dalam hadis ni. Tapi Nabi sebut 70,000 lah, sab'una alfan bighairi hisabin. 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Uqashah ni tuan-tuan, dia duduk dengar Nabi sebut macam tu. Dia dengar. Dia terus tanya kat Nabi SAW. Dia terus minta Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ud'u Allah hayaj'alani minhum. Rasulullah, mintalah doa, berdoalah kepada Allah supaya aku ni Rasulullah tergolong dalam kalangan mereka yang 70,000 orang tu. Ni Uqashah. Dia minta Nabi SAW doakan dia supaya dia tergolong dalam kalangan 70,000 orang yang Nabi sebut masuk syurga tanpa hisab.
Masuk syurga tanpa hisab ni maksudnya masuk tu tak payah temu duga, tak payah. Macam kita tuan-tuan, ada orang kan, dia pakai wang dalam, kabel bawah tanah dia pakai. Dia dapat kerja yang best tanpa temu duga tau. Orang beratur, dia potong line sebab apa? Sebab yang tu pak mentua dia, yang ni kroni dia. Perbuatan ni salah kan? Salah. Nak masuk sekolah baik-baik, kau ada orang dalam tak nak pakai apa? Anak aku nak masuk tak lepas nak pakai orang dalam ada tak? Okay. Perbuatan ni salah kan? Salah perbuatan ni. Ikut prosedur, ikut dia punya peraturan, ikut dia punya kelayakan kan. Jadi masuk tanpa hisab ni juga macam tu lah. Dia masuk syurga ni dalam keadaan tak perlu mizan apa, sebab amal soleh yang dia buat tu sangat besar. Dosa-dosa yang dia ada tu tak boleh nak bandingkan dengan amal soleh yang dia buat. Sampai Nabi kata bighairi hisab, tanpa hisab dia pergi syurga. Uqashah ni dia dengar macam tu, dia suruh Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Rasulullah, doalah pada Allah supaya aku ni tergolong dalam kalangan mereka. Nabi SAW dengar Uqashah minta macam tu, terus Nabi sebut kepada Allah, Allahumma ja'alhu minhum. Allah, jadikanlah Uqashah ni salah seorang daripada mereka. Terus Nabi doa macam tu. Doa Nabi mustajab tuan. Doa Nabi memang mustajab. Tu para ahli hadis bincang, kenapa Nabi tak doa untuk semua umat yang ada kepada hari tu? Kan? Tuan, agama ni Nabi SAW, dia tahu nak bagi agama ni. Tuan, kalau itulah keadaan, baik Nabi doa semua, tak payah berjuang apa. So Nabi jadikan semuanya tu normal. Ada orang yang layak, Nabi doakan. Orang lain yang lain layak juga, tapi ada pintu syurga lain yang dia akan masuk. Ada cara lain yang membuatkan dia masuk ke syurga. Uqashah ni habuan ni rezeki dia, sebab dia pun orang soleh, dia memang layak pun. Dengan perjuangan agama yang dia ada, dia menginfakkan diri dia, memang dia layak. Nabi doakan dia, Allahumma ja'alhu minhum. Allah, jadikanlah Uqashah salah seorang daripada mereka. Kawan-kawan lain dengar ni jealous lah, cemburu. Mereka angkat tangan dengan Rasulullah. Allah ya ja'alani minhum. Rasulullah, kami juga Rasulullah. Saya semua minta Nabi doakan terus. Semua minta, aku Rasulullah, saya Rasulullah, aku. Nabi tengok dah ramai-ramai tu angkat tangan nak suruh Nabi doakan. Nabi kata apa kan? Tuan, ni penting. Kita ni tuan kena lumba-lumba sikit kalau nak buat kebaikan ni. Kalau lambat sikit je terlepas. Nabi kata sabaqaka Uqashah. Yang lain ni minta maaf lah. Uqashah telah mendahului kamu semua. Nabi kata Uqashah telah mendahului kamu semua. Bukan nak yang lain tak bagus. Cuma Nabi dah tentukan hari ni memang Uqashah habuan dia. Itulah ramailah orang yang cemburu pada Uqashah. Tak ketinggalan orang yang ikut amal-amal soleh yang Uqashah buat, mudah-mudahan jadi macam Uqashah, wallahu a'lam. Tapi ramai sahabat yang cemburu dengan Uqashah. Sebab Nabi doakan dia dalam syurga Tuhan tanpa hisab, dan doa Nabi mustajab, memang makbul. Termasuk Uqashah dalam kalangan 70,000 orang yang masuk tanpa hisab. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas menjadi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah, Ibnu Abbas ni faqihkan dia dalam agama dan alimkan dia dalam bidang Al-Quran. Tafsir Ibnu Abbas tu hebat. Sebab Ibnu Katsir yang kita baca ni pun tak henti-henti menyebut Mujahid anak murid Ibnu Abbas kan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Anas bin Malik, Nabi doakan Allahumma ighfir lahu maluhu wa waladuhu. Nabi kata, Allah kayakanlah Anas ni pada harta dia, anak-anak dia. Tuan, Anas bukan setakat kaya, anak-anak beramai, umur panjang. Berkat harta Anas. Perang Badar yang kritikal tuan, 300 lawan 1000 orang tu. Nabi sebut pada Allah, Allahumma intahluka hadhil asabah lam ta'bud fil ard. Nabi kata, Allah, kalau yang 300 lebih ni kalah, Allah, risau aku tak ada orang nak sembah kau lagi lepas ni. Menang perang Badar tuan. Ini kan pula doa Nabi, Allahumma ja'alhu minhum. Allah, jadikanlah Uqashah salah seorang daripada mereka. Sebab apa? Layak dan terawal. Dia yang paling awal kesan peluang untuk suruh Nabi doa tu. Dia paling awal kesan, Rasulullah, doakan aku. Yang lain pun dia tahu juga nak minta Nabi doa ke tak nak. Dia agak-agak nak buat kebaikan tu kan. Dia agak-agak sikit, terlambat sesaat je.
Tu Nabi kata sabaqaka Uqasyah telah mendahului kamu. Yang lain minta maaf lah. Uqasyah telah mendahului kamu. Tuan, cerita ni saya ingat tuan, cerita ni tuan, dia menjadikan kita semua pengajaran. Hadis tu ada dalam bab tentang fastabiqul khairat, berlumba-lumba nakkan kebaikan. Dalam bab hadis Riyadhus Salihin, kitab Imam Nawawi tu. Membuktikan tuan, kita ni kalau dah terdetik nak buat kebaikan, kita buat kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, penatlah esoklah buat kot. Jangan tangguh kan. Apa yang kita boleh buat sekarang kita buatlah, tak dapat banyak buat sikit. Ya, mudah-mudahan perkara tu jadi asbab pada kita semua dapatlah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi 2 ataupun 3 ayat daripada surah Al-Baqarah. Setelah pada kelas yang lepas kita baca ayat yang ke-83 kan. Daripada surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang perjanjian Bani Israel, dan ada beberapa hukum hakam syariah agama yang sama, yang kebanyakannya sama, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada syariah dalam Taurat ataupun dalam Al-Quran, kebanyakannya sama. Cumanya yang berbeza sedikit-sedikit dalam bab fiqah, ada perbezaan sikitlah. Yang muktamadnya pada syariah Islam. Tapi dalam unsur akidah dan semua sama. Syurga, konsep syurganya, konsep nerakanya semua sama. Tak ada zaman-zaman Nabi Lut ke, Nabi Ibrahim ke, dakwah Nabi Ibrahim, neraka ni dia sejuk yang mendadak sampai orang sakitan, tak ada. Neraka konsep dia api. Tak ada berbeza bab akidah tu. Ataupun dia kata neraka ni zaman aku tak ada, zaman Nabi Muhammad dia ada. Tak, tuan. Bab akidah, ketuhanan kepada Allah, kepercayaan kepada para malaikat, kepercayaan pada qada qadar, tu semua sama akidah tu. Semua sama perkara tu. Yang ada beza ni fiqh sikitlah. Tapi tuan-tuan, dalam banyak amal-amal kebaikan yang kita bincang pada kelas yang lepas, kebanyakannya sama. Yang Allah sebut, jangan la ta'buduna illallah, jangan abdikan lain selain daripada Allah. Akidah sama. Wabil walidaini ihsana, kemudian buat baik kepada mak ayah, sama. Yahudi pun sama syariat dia, buat baik kepada mak ayah. Kita pun sama, tak berubah perkara tu. Wadzil qurba, terutamanya pada kaum kerabat. Keutamaan kita punya kebaikan ni ialah pada kaum kerabat kita, ataupun sedekah kita ke apa pada kaum kerabat yang ada nasab pertanian darah dulu. Baru pergi pada sahabat, jiran-jiran ke, baru pergi yang tu. Wal yatama, kemudian buat baik ni kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin. Wa qulu linnasi husna, cakap baik pada orang. Aqimus shalah, dirikan salat. Atuz zakah, bayar zakat. Sama tuan perkara tu. Menunaikan zakat sama. Semua syariat yang Allah sebut tu sama sampai ke hari ni sama. Tak ada perbezaan. Kan? Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, kemudian kamu berpaling melainkan sedikitlah. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kamu semua berpaling melainkan sikit. Yang ni pun pada saya sama. Yang ni pun pada saya sama. Ramailah umat Islam yang kadang-kadang yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa antum mu'ridun, dan kamu memang orang yang suka berpaling daripada agama kami. Suka berpaling daripada ajaran agama kami. Baik, kita akan baca ayat yang ke-84 sampai 86 insya-Allah pada hari ini kalau sempatlah. Baik tuan, saya baca tuan-tuan ikut. Kita baca ayat yang ke-84 dulu. Kemudian kita akan sambung pada 85 juga 86 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Baik, nanti kita akan sambung lagi bacaan ayat ni. Maksud dia, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian lagi daripada kamu,
iaitu kamu dilarang menumpahkan darahmu, yakni membunuh orang yang lain, dan kamu tidak akan menghalau saudara sebangsamu daripada kampung halamanmu sendiri. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedangkan kamu bersaksi ke atasnya. Yang ini ialah ayat ke-84 yang Allah Subhanahu wa taala letak dalam surah Al-Baqarah. Yang ni merupakan satu lagi perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil daripada Bani Israel, iaitu perjanjian ni ialah jangan bunuh orang lain. Jangan bunuh orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ni, la tasfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darahmu sendiri, darah kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan cara jangan menumpahkan darah sendiri, berarti jangan bunuh diri kamu sendiri. Sebenarnya tuan, maksud Allah pada ayat ni, para ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir sendiri menyebut, Allah Subhanahu wa taala di kaedah bahasa Arab dalam ayat ni ialah dia bermaksud jangan bunuh orang lain. Sebab apa Allah tulis jangan bunuh orang lain dengan cara jangan bunuh diri sendiri? Kerana tuan-tuan, kalau ikutkan peraturan dalam hidup manusia ni, kalau kita buat kejahatan pada orang lain, musibah tu akan kembali pada diri kita sendiri. Akan kembali pada kita sendiri, kan? Tuan, pada hari ini Yahudi memang bunuh kaum yang lain. Bahkan dalam dunia ni pun tuan, perang tak pernah habis, manusia berbunuhan sesama sendiri. Bila kita bunuh kaum yang lain, kita akan merosakkan ekosistem manusia tu sendiri. Tuan, contoh tuan saya bagi, contoh kan. Contoh simple lah tuan. Apa kesan kalau tuan-tuan, dia bukanlah contoh lah kan, contoh. Kesan kalau kita buat bakar banyak sampah. Bakar, ada sampah plastik bakar. Kita bakar, apa jadi tuan? Kita bakar sampah tu, clear lah kita punya rumah. Bersih lah rumah kita kan. Daun-daun kering kita bakar. Bersih lah kita punya rumah. Kan? Kesannya apa tuan? Kesannya pemanasan global. Kesan dia ialah bumi makin panas. Sebab asap-asap yang naik ke udara ni. So kesan tu, walaupun kita nampak kesan baik kat diri kita, sebenarnya akhirnya dia makan diri kita sendiri. Dia makan diri kita sendiri. Tak, saya kat rumah saya puas buang kerengga daripada rumah saya. Kerengga saya buang, ambil rumah sangkau saya buang. Bukan buang, saya kadang cucur api bagi dia lagi kerengga kan, bunuh kerengga tu. Kadang tak tahu je ambil spray reset. Spray kerengga tu kan. Tuan, bila saya buang kerengga ni, belimbing tu tawar. Tuan tak perasan tak? Belimbing tawar kalau kerengga tak ada. Bila saya buat pembacaan, rupanya tuan, kerengga ni dia penting untuk kekalkan ekosistem buah-buahan yang ada sebenarnya. Tu benda penting tuan. Nak buang kerengga tak salah, tapi kesan buang tu ada. Dia akan, tak tahulah kerengga ya, dia ada apa yang Allah takdirkan pada kaki dia ke apa. Dia sebenarnya dia ekosistem tu cantik. Dia sebenarnya ada fungsi pada pokok. Ada fungsi pada buah-buahan, ada fungsi. Bila kita bakar dia, kita halau dia, kita bunuh dia rosakkan buah-buahan kita sendiri. Kan dia tak kisah nak halau sebenarnya, tapi ada kesan. Membuktikan apa pun yang kita buat, kadang-kadang dia akan beri kesan pada diri kita sendiri. Kesan pada diri kita sendiri. Kita bunuh orang lain, tertangkap, kita sendiri akan digantung. Bunuh diri sendiri. Tuan, Yahudi, mereka ni memang suka bunuh orang. Kaum dia sendiri dia bunuh. Pada zaman Nabi Musa pernah berlaku kaum dia sendiri pun dia bunuh. Dan hari ini mereka bunuh kaum yang lain. Perbuatan mereka tu sebenarnya lama kelamaan akan memakan diri dia sendiri. Yahudi tuan-tuan, mereka ada buat perjanjian yang besar dalam dunia ni, perniagaan mereka. Banyak mereka kawal perniagaan mereka kan. Handphonenya, macam-macam perniagaan Yahudi. Sampai kalau dalam rumah kita tak mustahil, mesti kurang-kurang tak 5-10 ada barang-barang orang Yahudi. Tuan-tuan, bila mana mereka bunuh rakyat Palestin, dia bunuh. Siapa nak beli barang mereka? Rugi sendiri ya. Nampak simple, tapi sebenarnya setiap kejahatan yang mereka buat, dia kembali balik pada diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut la tasfikuna dima'akum, jangan bunuh diri kamu, jangan menumpahkan darah. Menumpahkan darah ni berarti bunuhlah. Jangan membunuh diri kamu sendiri. Sebenarnya la tasfiku, jangan kamu menumpahkan darah
darah kamu sendiri, tapi Allah sebut dengan cara dima'akum. Jangan kamu bunuh orang lain, tapi Allah sebut dengan cara jangan menumpahkan darah kamu sendiri. Walaupun maksud ialah jangan tumpahkan darah orang yang lain. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kejahatan yang kedua ialah mereka ni suka halau orang keluar daripada kampung halaman mereka. Bukan zaman dulu, tuan-tuan, zaman sekarang ni pun mereka menghalau manusia keluar daripada kampung halaman mereka. Dan hari ini kita tengok Palestin, di Palestin, bumi Gaza tu pun Syuaib tu lah macam besar pelis je. Dan tuan-tuan, wallahu ta'ala alam, berapa banyak dah tanah-tanah di Palestin mereka telah ambil. Mereka gemar untuk menghalau orang daripada tanah orang sendiri, dirampas tanah orang ni. Maka Allah sebut la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Jangan kamu halau orang daripada tanah mereka sedangkan kamu ni orang-orang yang bersaksi, wa antum tashhadun, kamu menyaksikan perkara tu. Perkara apa tuan yang Allah kata dia saksikan ni? Perkara apa tuan? Perkara yang disaksikan ni, yang dia saksi ni ialah mereka menerima Taurat. Yang dia bersaksi ialah mereka ada Taurat. Mereka dapat Rasul Nabi Allah Musa alaihi salam yang memiliki Taurat, kitab kepada mereka. Jadi wa antum tashhadun, waw tu bukan dan. Waw tu ialah waw hal. Dalam keadaan kamu melihat atau kamu menyaksikan Taurat yang ada pada tangan Rasul kamu, yakni Musa alaihi Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia bunuh kaum dia sendiri, halau kaum dia sendiri keluar. Dalam konteks Palestin juga sama, mereka bunuh kaum mereka sendiri. Kenapa Allah sebut mereka bunuh kaum mereka sendiri? Tafsir yang kedua, bunuh kaum sendiri ni ialah mereka bunuh orang-orang Arab di Palestin. Palestin tuan-tuan, bunuh Arab kat sana. Termasuklah dulu tuan-tuan, semasa mereka di Madinah, mereka juga terlibat untuk membunuh kaum Arab di Madinah. Okey tuan-tuan. Tuan tahu Arab dengan Yahudi ni adik-beradik, tuan tahu? Tahu tak tuan? Arab dengan Yahudi adik-beradik. Yahudi tuan-tuan, dia daripada kaum mana tuan? Daripada Nabi Allah Ishaq. Ishaq ni ialah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, isteri yang kedua. Orang Arab daripada Ismail alaihi salam. Daripada Nabi Allah Ibrahim, isteri yang berlainan. Hakikatnya ayah mereka sama. Ayah sama, cuma mak lain, anak yang lain. Ayah sama tuan, adik-beradik kan. Orang kita dia punya kejam, dia kata adik-beradik apa? Adik-beradik anjing. Anjing kau naik kat situ kan. Dan tak lah, adik-beradik betul. Kalau ayah sama ni, bini lain, mak lain-lain ke, adik-beradik sama. Tapi istilahnya adik-beradik anjing tu kalau ayah lain tak pasti saya tak ingat apa-apa, tapi saya rasa kejam lah adik-beradik anjing tu. Tak tuan, adik-beradik. Kalau ayah sama, mak lain pun adik-beradik. Adik-beradik sebab nasab orang Islam ni pada ayah kan. Jadi mereka adik-beradik tuan. Seorang daripada Ishaq, seorang daripada Ismail. Jadi memang tepat Allah kata jangan bunuh diri kamu sendiri, sebab kalau kamu bunuh Arab, kamu bunuh adik-beradik kamu sendiri. Kamu macam bunuh adik-beradik kamu sendiri, bunuh saudara sendiri. Tapi Yahudi dia sanggup buat demikian demi kepentingan kaum mereka sendiri. Mereka buat. Walaupun suku kaum daripada Ismail ke, Ishaq ke, apa sekalipun, mereka sanggup untuk buat kedegilan yang mereka tak tahu. Kedegilan yang mereka sendiri sedar. Mereka bunuh dalam keadaan mereka sedar. Maka Allah kata wa antum tashhadun, dalam keadaan kamu sendiri bersaksi, kamu melihat, bersaksi bahawa adanya Taurat dalam kalangan kamu. Tuan, ayat ni tuan-tuan, kalau kita tengok kat diri kita sendiri hari ni, tak lain tak bukan kita juga layak mendapat pengajaran yang sama. Jangan dengki sesama kaum muslimin sendiri. Jangan bunuh orang Islam sendiri. Kalau tak bunuh pun jangan kafirkan kaum muslimin sendiri. Jangan label-label orang tertentu, ataupun jangan humban orang dalam neraka ikut sesuka hati. Sebab perkara tu sebenarnya salah, dan Allah juga menyatakan wa antum tashhadun. Kita ada Quran kan? Kita bersaksi pada Quran kan? Jangan duk buat perkara tu. Maka ayat ni pengajaran besar dia, seperti yang biasa kita sebut, al-ibratu bi umumil lafaz. Pengajaran Al-Quran dengan lafaz umum dia, bukan laisa bi khususis sabab, bukan sebab tertentu yang Allah sebut ayat ni. Ni Yahudi punya cerita ni, Yahudi lah kena. Bukan. Yahudi satu hal lah. Kita juga terbabit secara umumnya ayat ni, dia kena dalam keadaan konteks yang umum. Kalau dia kena, memang kena juga kepada kita semua. Jangan merosakkan kaum sendiri,
Jangan kita derhaka pada kaum kerabat yang ada nasab sendiri. Jangan tikam saudara mara sendiri. Jangan khianat pada kakak, pada abang kita, pada orang yang ada pertalian darah dengan kita. Sebab kita ada Al-Quran yang melarang perkara tu. Kita tetap ada Al-Quran yang melarang perkara tu. Wa antum tashhadun, kamu melihat penyaksian kamu kepada Taurat. Baik, ayat ke-85 tuan ikut saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Maksud dia, kemudian kamu, yakni Bani Israel, membunuh diri kamu, saudara sebangsa kamu, dan mengusir segolongan daripada kamu, daripada kampung halamannya sendiri. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian daripada Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka tetap dikembalikan pada seksa yang berat. Allah tidak lengah daripada apa yang kamu lakukan. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni tuan-tuan, dia ada asbabun nuzul sikit. Ada sebab turun ayat 85 ni. Tuan, ayat ni turun tuan-tuan, dia nak menceritakan satu lagi kaitan. Ayat ni tuan-tuan, dia kembali balik kepada latar Rasulullah SAW. Setelah ayat 84 tu, kaitan Nabi Allah Musa. Dia dah buat dah kerja-kerja bunuh kaum dia sendiri. Yang ni penyokong-penyokong Nabi Allah Musa lah. Bunuh kaum, halau mereka keluar dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah SAW, tuan-tuan, Madinah ni ada, tuan-tuan, ada berapa kaum dalam Madinah orang Arab? Yahudi ada 3 kaum kat Madinah. Sebelum Nabi datang ke Madinah SAW, ada 3 kaum dekat Madinah Yahudi ni. Ada Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. 3 kaum. Arab pula ada 2 kaum yang besar. Majoriti lah orang Madinah ni orang Arab, tapi 2 kaum je yang besar, iaitu kaum Aus dan juga Khazraj. Sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah, tuan, mendamaikan kaum Aus Khazraj yang berperang lama ni, di atas panji-panji kaum Ansar.
Ansar ni Nasara, penolong Ansar kan. Bersahabat mereka akrab dengan kaum Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah. Sebelum Nabi sampai, Aus Khazraj tuan dia bergaduh besar dekat Israel, dekat Madinah. Gaduh besar, berperang yang berpanjangan. Krisis tutup sekejap, aman sekejap. Dia diam, dia macam ada gencatan senjata sekejap. Ada masa balik, perang balik. Tuan, 3 kaum Yahudi tuan, dia ambil sikap Qainuqa dan juga Nadir, ambil sikap sokong Aus. Quraizah ambil sikap sokong Khazraj. Perang sebenarnya tuan, walaupun mereka kelihatan sokong kaum Arab ni, kaum Arab sebenarnya tuan, mereka ada agenda lain nak menghapuskan orang-orang Arab. Dia pakat, kau sokong kaum ni, aku sokong kaum ni. Kita hasut dia orang supaya perang besar-besar, kita jangan gaduh, biar dia orang gaduh. Bila mereka terhapus, kita conquer Madinah ni. Tuan, perancangan bijak orang Yahudi ni. Tuan, Yahudi tuan memang bijak. Dia macam syaitan. Walaupun dia jahat, tapi dia bijak, syaitan. Tuan ingat contoh saya buat kan, syaitan tu dekat kita lontar jamrah kan, baling kan. Tuan, syaitan tuan, walaupun dia ni jahat tuan, dia taklah bodoh nak duduk kat tiang tu lagi hari ni. Biar orang baling dia tak ada, mana dia duduk kat tiang tu lagi? Tak ada kerja syaitan nak tunggu orang baling, dia baling lah. Aku ada sakitnya tak ada kan. Kita buat baling tu simbolik nak ikut Nabi Allah Ibrahim dulu pernah melontar syaitan kat situ. Syaitan dia tak bodoh untuk duduk kat tiang tu lagi hari ni. Dia ada kat rumah kita masa maghrib tadi. Tak ada kerja duduk kat tiang tu, lontar dia. Ayah saya kata orang Indonesia kan, lanat kau setan, anak kau setan. Mana setan kat situ? Tak ada lagi dah. Tuan, syaitan Yahudi tu macam syaitan, memang bijak. Walaupun dia jahat, tapi dia bijak. Jahat macam mana dia bijak kan? Yahudi ni kan. So, saya kata rugi kalau kita jadi orang yang baik tapi tak bijak, rugi. Biar baik dan juga bijak, boleh lawan Yahudi tu. Tapi Yahudi tu tuan, kadang-kadang yang Yahudi tu tuan, walaupun dia bijak macam mana pun, tapi rahsia dia tetap orang Melayu boleh tahu. Terutama pada chip yang disembunyikan dalam vaksin, orang Melayu tahu. Tak berjaya dia nak sembunyikan rahsia tu. Betul kan tu, ada chip dalam tu kan? Tak tahulah saya. Tapi orang Melayu kata ada chip dalam vaksin tu. Tu saya cakap orang Melayu lagi cerdik. Dia tahu rahsia orang Yahudi tu. Kalau betul lah. Kalau tak betul tak tahu cakap macam mana. Okey tuan, ayat ni tuan-tuan, bila Yahudi dia sokong Aus Khazraj tu, dia dalam keadaan berlakon, dia sokong. Perang tu berlakulah. Nama perang tu perang Mu'az. Bu'az nama dia, bukan Mu'az, Bu'az, Bu'az nama perang tu. Perang Aus Khazraj ni membinasakan kaum tu sendiri. Bila dah perang tuan-tuan, dia dah sokong perang. Bila dah perang, ada tawanan, dia suruh bebaskan tawanan. Kan? Dalam ayat ni dia kata, wa summa antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Kamu halau orang keluar, bunuh diri kamu sendiri. Ni perang. Lepas dah perang tu satu benda yang salah, al itsmi wal udwan, dosa juga permusuhan. Perang tu benda yang salah dah. Digalakkan orang perang benda yang salah dah. Tapi wa iyatukum usara tufaduhum, bila ada tawanan-tawanan perang, masa nak perang tadi dia jadi batu api, dia langgar agama. Agama tak bagi kita jadi batu api seorang perang. Yang tu dia langgar. Tapi bila ada tawanan perang ni pula, dia baik pula. Sebab yang ditawan tu kadang-kadang orang Yahudi sendiri. Dia baik pula, dia kata apa? Bebaskanlah tawanan ini, bebaskanlah. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajum. Padahal kalau tadi kamu tak ikut Quran, tak ikut Taurat, kamu jadi batu api supaya orang perang, itu dah langgar Taurat, itu dah haram, dah langgar Taurat. Tapi dalam bab tawanan perang ni baik pula kamu, so bebaskan, tak tindas pula. Tu Tuhan kata afatu'minu bi ba'dil kitab. Kamu ni nak beriman pada separuh hal dalam kitab dan nak kufur pada yang lain juga. Kau tengok perangai tu kan. Dalam bab perang dia suruh perang, dia langgar, dia buat benda yang haram. Agama sendiri tuan, hari ni agama tak suruh pegang macam tu, tak. Agama bukan konsep pergi takluki negara orang, bukan penaklukan. Agama ialah pembukaan. Dia tak pergi, tak sebarkan dakwah dengan mata pedang, tak ada. Agama Islam tak macam tu. Islam dia bukan nak pergi takluk negara orang, dia nak pergi buka negara orang. Bukan sebab dia mahu, orang yang minta. Rakyat yang ditindas, rakyat yang dizalimi, minta supaya Islam datang bagi keadilan pada mereka. Islam datang bukan nak perang, datang elok-elok buka negara. Tu Allah kata iza jaa nasrullahi wal fatah.
Datang pertolongan Allah dan juga pembukaan kota. Pembukaan, bukan penaklukan, dia pembukaan. Baik. Yahudi tuan-tuan, dia galakkan orang perang. Yang tu dah haram dah. Galakkan orang perang. Tapi bila ada tawanan perang, dia suruh bebaskan. Baik pula. Yang tu ikut Taurat. Yang tadi tak ikut Taurat. Ya, dia percaya pada separuh kitab, dia kufur pada yang lain. Tuan, inilah perangai Yahudi yang sebenarnya, sekali lagi, untuk kali yang seterusnya, kita tahu tuan, perkara ni ada pada kaum muslimin pada hari ini. Mana-mana ayat Al-Quran, syariah-syariah yang kena dengan selera mereka, mereka ikut. Tak kena dengan selera mereka, mereka ubah. Dulu mereka kata macam ni, sekarang ni bila kena kat patung hidung sendiri, dia kata macam ni pula. Dalil-dalil yang lain. Dulu dalil lain, sekarang dalil yang lain. Kena kat diri mereka sendiri, mereka kata, sebenarnya tak macam tu. Dulu kena kat dia sendiri, dia kata macam tu. Diorang ni tuan-tuan, dia bijak manipulasi dalil. Macam orang Yahudi tuan-tuan. Masa nak perang dulu, entah apa dalil dia pakai, wajib perang, kena serang mereka, kena bunuh mereka. Bila ada tawanan, dia elok pula ikut Taurat, kena bebaskan, tak elok jalan-jalan pada orang. Kan? Jadi dalam bab tu Allah kata afatu'minuna bi ba'dil kitab, adakah kamu ni nak beriman pada sebahagian daripada ajaran Taurat kamu dan kufur pada yang lain? Nak macam tu ke? Tuan-tuan, yang ni satu musibah dan juga duka cita yang amat sedih tuan-tuan dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Dan kadang-kadang dakwah kita pun sukar, dakwah kita hanya sebab kita ada perangai kita ialah beriman pada separuh kitab dan kufur pada separuh yang lain. Kita percaya pada ajaran yang ni tak kena dengan selera kita, tak payah ikut yang ni. Menjadikan dakwah kita kadang-kadang sukar nak dibuat pada orang yang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam tengok kita pun tak semua bikin. Dia sukar. Ya. Tuan, saya Masya Allah, saya ikut kawan-kawan saya ada dekat Hidayah Center Foundation kan. Ikut mereka pergi straight dakwah pada orang yang bukan Islam ni. Saya ambil pengalaman kan. Ada seorang sahabat saya kan, dia sebut kepada satu orang non-Muslim ni, dia kata Islam is the way of life, dia kata kan. Tuan, saya sendirilah secara peribadilah saya kata kan tuan. Hari ni tuan-tuan, orang nak tengok bukti. Nak tengok bukti. Ya. Negara umat Islam dalam dunia ni, nak cari satu negara umat Islam yang jadi bukti produk pada dunia, susah. Tapi negara yang paling kotor, yang paling teruk dia punya rasuah, yang paling teruk dia punya korupsi, memang orang Islam. Negara yang tak teratur, yang tak ada undang-undang jalan raya pun tak ada. Kereta tak ada lesen, main gedah je kan. Sebahagian negara tuan-tuan, kereta lesen tak penting, yang penting horn. Sebab nak marah orang, horn je tu. Tak ada undang-undang negara. Yang tu terbukti pada orang non-Muslim, dia tengok negara orang Islam tak ada produk. Negara kotor, keterisan, rasuah berleluasa, kucak kacir, tak adil, zalim pada orang. Tiba-tiba nak kata pada dia Islam is the way of life. Tuan-tuan nak percaya ke? Nak kata Islam is the way of life kat dia, tuan-tuan nak percaya? Masa sahabat saya sebut tu, dekat saya dalam hati saya, kalau saya kat tempat kawan ni, saya pun tak percaya. Tapi dia ada skill lah. Sahabat saya ni, dia ada skill, dia yakin dengan apa yang dia bawa, di dakwah. Dia sebut dengan yakin. Saya bagus kawan saya ni. Tapi tuan, saya sendirilah tuan, bila sebut Islam is the way of life, saya kadang-kadang bukan kita takut tak yakin, tak, tapi kita tahu bukti tak ada pun dalam negara kita ke dalam negara mana ke, bukti tak banyak. Nak sebut satu benda tu pada satu orang non-Muslim, Islam cara hidup dalam kehidupan, sekarang kalau dia petik yang ni apa yang dia buat, apa yang orang ni buat ni, tengok TV cerita orang Islam dalam TV, bukan tutup aurat pun nak suruh saya tutup aurat. Tuan nak jawab apa tuan? Ingat je nak percaya ke? Nak cerita pasal Islam ni agama kebersihan. Itu you punya masjid kotor tandas. Nak cakap apa kan? Kan dia tu sebab penting kita ada satu kefahaman. Kita ni kaum muslimin, kita ikut Islam. Jangan ikut orang Islam. Idea nak dakwah kan. Begitu pun non-muslim ni, kita macam mana teruk pun orang Islam, kita dalam Islam suruh ikut Islam tu sendiri, bukan ikut orang Islam. Kena ikut Islam, bukan ikut Muslim, ikut Islam. Kalau nak kira Muslim yang bunuh Muslim ramai dalam negara ni, kena ikut Islam. Tu saya nak beritahu pada you, Islam ni macam ni. Orang Islam macam-macam. Tapi Islam saranan dia macam ni. Yang Muslim ramai tak ikut ni. Tu masalah dia. Kesukaran kita ialah orang kadang-kadang dia percaya pada sebahagian kitab dan dia kufur pada sebahagian yang lain.
Maka kesan dia Allah kata yaumal qiyamati yuradduna ila sebelum tu Allah kata setelah mereka kufur pada sebahagian kitab, beriman pula pada sebahagian kitab, Allah kata kesan dia jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kesan buat benda tu dunia dia kena. Musibah kita jadi orang yang ambil beriman pada sebab apa, kita ambil separuh-separuh. Percaya yang ni, tolak yang ni. Kesan dia, Allah kata dalam Quran ni, khizyun fil hayatid dunya, kesedihan, azab ataupun kita nak kata, dunia lagi kau kena musibah, sampai akhirat wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, sampai akhirat pun musibah tu kau dapat. Tuan, ni konteks orang yang jadi beriman, percaya pada sebahagian ajaran, tolak sebahagian ajaran. Dalam Islam tuan-tuan, kita tahu banyak dosa ni Allah kafarahkan dengan cara kenakan musibah dekat kita kan. Contoh tuan-tuan, kita demam. Tuan-tuan hadapi demam tu dengan sabar kan. Sebenarnya dia penghapus dosa. Tuhan sayang sebab Tuhan tak nak hukum pada hari akhirat. Syarat dia tuan-tuan sabar. Kita pun kata, tak ada apalah cik, saya sakit ni sebab ni kafarah dosa saya pada Allah ni. Tuan, betul kan? Memang. Allah jadikan umat Islam ni, syariah kita ni, Allah kadang-kadang dosa-dosa kecil Tuhan tak nak hukum. Tuhan bala kat dunia ni lah. Dia kemalangankan kita kadang-kadang tengah jalan terjatuh dalam longgang. Masuk hospital seminggu terbaring je, sakit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Tuhan nak kafarah dosa. Betul tuan-tuan. Syarat dia kita kena sabar, kita kena akui, Allah, hari ni kau hukum aku ya Allah atas sebab dosa aku yang lalu ni. Akui tuan-tuan, Allah hapus dosa tu, akhirat Tuhan tak unggit dah. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, untuk orang yang dia buat kitab ni separuh-separuh ni, percaya yang ni, tolak yang ni, percaya yang ni, tolak yang ni, percaya yang ni, Tuhan kata, dekat dunia ni, khizyun fil hayatid dunya, dia kena kesedihan dekat dunia, musibah dekat dunia, dan musibah tu tak melenyapkan dia punya dosa pada hari akhirat, akhirat pun kena lagi. Tu Tuhan kata, asyad wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dunia pun kau kena, akhirat pun kau kena juga. Tangan lepas untuk khas untuk orang yang ambil kitab Quran ke Taurat ke, dia ambil separuh-separuh. Yang ni solat zakat kita pakai. Okey, yang ni beribat tak payah, kita langgau je riba ni. Oh, dia dengan niat macam tu. Ada orang tak berniat pun nak ambil riba, dah terpaksa. Kalau tak ada harta saya, orang yang tak ada harta, dah terpaksa. Nak cash tak banyak, nak kena ada rumah, terpaksa. Dia tak pilih, tak apa. Ada orang, alah riba ada, ambil je lah. Jaga. Bab-bab riba tu dia tak sensitif. Bab-bab lain dia sensitif kan. Beriman separuh-separuh. Yang semayang kita pakai, yang semayang zakat kita pakai lah. Tapi yang lain ni rasuah ni kira politik wang je lah, boleh lah sikit-sikit. Jaga. Kita macam tu tuan-tuan, kesan dia dunia kita kena, akhirat pun tak lepas. Tak dapat kita ganjaran orang yang ditimpa musibah kat dunia selamat pada hari akhirat. Tak dapat. Tuan-tuan, kita kena syukur tuan-tuan. Kadang kita demam, sakit, gastrik kan, sikit-sikit tu, syukur. Allah, sakit ni Allah, untuk dunia aku, kau hapus dosa aku ya Allah. Aku minta ampun pada kau ya Allah. Akhirat ya Allah, kau lepaskan aku. Alhamdulillah tuan-tuan. Untuk orang yang ada dosa ni, Tuhan bagi dekat dunia, akhirat pun kau takkan lepas. Allah sebut dalam Al-Quran tentang orang Yahudi, Allah kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tuhan takkan lengah daripada apa yang apa yang kamu kerjakan. Wallahu taala alam. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam dua ayat ni, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna wa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wasakharna ma'a rubil sabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minkum.